Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan di mana seperti biasa kita akan meninjau berita-berita yang kita jangka akan menjadi berita-berita besar sepanjang minggu depan. Dan satu berita yang sememangnya akan mendapat tumpuan sepanjang minggu depan adalah laporan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan berita baik buat peniaga menu rahmah. Itu akan berlaku pada Selasa depan katanya. Semalam Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, berita baik itu adalah berkaitan harga bahan mentah lebih rendah buat 1,700 peniaga menu rahmah yang berdaftar dengan kementerian. Kita saksikan apa kata Datuk Seri Salahuddin semalam. Yang ini Libat Urus akan diadakan supaya hypermarket ini boleh juga memberikan tawaran rahmah kepada semua peniaga-peniaga menu rahmah. Mungkin mereka ni akan diberikan kad ataupun ada special identification bila mereka tunjuk saja kad itu, dan KPDN akan memastikan keabsahan peniaga menu ramah itu. Jadi mereka boleh pergi ke mana-mana pasar raya yang bersetuju untuk memberikan barangan khas ramah itu. Mereka akan dapat membeli dengan harga rahmah lebih rendah daripada harga biasa. Datuk Seri Salahuddin juga berkata peniaga akan mendapat harga yang lebih rendah untuk barangan asas seperti beras, ayam, sayur dan bahan-bahan lain seperti bawang, halia, lada dan sebagainya. Beliau menambah perincian barangan dan mekanisme masih lagi dalam perbincangan dan semuanya akan diumumkan pada Selasa nanti. Jadi apa berita baik PM secara spesifiknya untuk kita bincangkan secara menyeluruh untuk peniaga menu rahmah? Menyertai saya di talian sekarang adalah Datuk Jawahar Ali, Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia atau PRESMA. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar kita, Encik Luqman? Khabar baik, Alhamdulillah, Datuk. Apa yang kita tahu setakat ini melalui pengumuman oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub adalah jelasnya bahan-bahan mentah yang lebih rendah untuk peniaga itu antara yang utama akan diumumkan oleh Perdana Menteri Selasa depan. Tapi selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh jangka daripada pengumuman yang dijual ataupun diberikan bayangan agak istimewa ini minggu depan? Sebenarnya mana-mana kita menyambut baik apa suatu idea daripada Datuk Seri Salahuddin Ayub untuk memperkenalkan menu rahmah khususnya untuk golongan B40 dan M40. Kami secara spontan terpanggil untuk memberikan kerjasama yang terbaik kepada kementerian dan juga ke Malaysia Madani ini. Kita memang nak buat sesuatu dan Alhamdulillah sudah hampir 1,700 menyertainya sekarang ni, dan yang daripada apa yang angka yang kita dapat daripada KPDN juga, dan sesuatu perlu diberikan sebagai pulangan kepada mereka ni yang menyertai menu rahmah ni. Umpamanya mungkin ada setengah, ada orang tanya adakah kita nakkan subsidi umpamanya, tapi kalau dapatlah bahan-bahan mentah umpamanya yang kita guna pakai untuk menyediakan jualan menu rahmah ni tadi, diberikan dengan harga yang lebih murah mungkin. Dan untuk itu kita tunggulah insya-Allah pengumuman daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita, insya-Allah 3 ke 4 hari sebelum kita menyambut hari raya ni. Dan harapan saya jugalah agar lebih ramai lagi ahli-ahli PRESMA yang lebih kurang 12,000 di luar sana akan terpanggil untuk turut serta dengan insentif yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini. Soalan lazim yang akan ditanya pada saya adalah berapa lama ianya akan bertahan. Ya. Pada saya, dalam konsep apa yang kita buat sekarang ni adalah membantu kerajaan merealisasikan sesuatu yang boleh membantu golongan asnaf B40 dan M40 juga. Dan kita percayalah kerajaan juga tidak akan berdiam diri dan akan tampil dengan idea-idea. Dan sudah tentunya Yang Berhormat Menteri KPDN, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya rasa akan ada sesuatu ganjaran atau imbuhan untuk kami untuk meneruskan program ini untuk jangka masa yang lebih panjang, insya-Allah. Baik, Datuk,
berapa lama menu rahmah ini akan bertahan itu kita akan dalami sebentar saja lagi. Tapi Datuk, selain daripada Presiden Presma juga merupakan pengerusi restoran Ali Maju yang merupakan salah satu restoran terkemuka yang menyediakan menu rahmah ini dari mula. Dan tadi Datuk mengatakan bahawa setelah sekian lama restoran-restoran ini menyediakan menu rahmah dengan harga yang lebih murah, kini kerajaan mahu memberikan ganjaran imbuhan kepada mereka, dan itu yang akan diumumkan pada Selasa ini, harga bahan mentah yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi adakah maksudnya selama ini restoran-restoran yang menyediakan menu rahmah ini berdepan dengan keuntungan yang lebih kecil atau malah kerugian kerana mereka masih lagi berdepan dengan bahan mentah yang kos bahan mentah yang tinggi tetapi perlu meletakkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan? Sejujurnya lah, bila Cik Luqman tanya adakah kita rugi, kalau dalam konsep kita beramal jariah, pada saya kita akan untung di akhirat kelak insya-Allah. Tapi kalau dari segi perniagaannya, kalau kami, ahli kami lah khusus dia jual satu menu ni aja, menu rahmah, memang mereka tidak akan bertahan. Macam saya di Ali Maju, kita ada lebih kurang lebih 18 rangkaian Ali Maju di seluruh Lembah Kelang, dan from the day one seelok saja Muhammad Menteri KPTN umumkan untuk turut serta dalam menu rahmah ni, saya dan Datuk Seri Amir Mahidin terpanggil dan kami teruskanlah program tersebut, dan alhamdulillah kami masih boleh bertahan. Saya percayalah dengan adanya menu rahmah ni agak suatu yang janggal, di mana saya kata perniagaan saya bertambah baik. Maksud saya, sebab kadang orang salah tanggap, saya kata keuntungan saya bertambah daripada sebelum mula menjual menu rahmah ni. Dan kalau logik akalnya lah, mungkin menjual barang yang satu makanan dengan minuman yang bernilai RM11 pada harga RM5, potongan boleh katakan lebih daripada 50%. Tapi kita perlu yakin ya, insya-Allah segala kebajikan yang kita buat ni Allah akan berikan ganjaran. Dan saya dapat lihat dari konsep saya di Ali Maju ni, perniagaan saya memang bertambah, pelanggan saya juga bertambah. Dia ada dua sebab. Mungkin ada di kalangan pelanggan-pelanggan yang luar sana terpanggil untuk menyokong usaha-usaha kami ini. Dan kita perlu percaya juga lagi satu, bukan keseluruhan pelanggan yang datang ke Ali Maju dan ke restoran Indah Muslim ni datang semata-mata untuk mendapatkan hidangan menu rahmah ni tadi. Itu konsep itu kita perlu fahami. Maksudnya mereka-mereka yang memerlukan sahaja memohon untuk mendapatkan menu rahmah dalam portion yang sama, saiz ayamnya pun sama, dan kita ada, maknanya tidak ada sebarang perbezaan daripada dari segi penyediaan, dari segi bersaiz ayam, rupanya saiz ikan, segalanya kita berikan dalam konsep yang sama. Cuma harganya kita berikan pada harga rahmah. Ya, saya percaya ya. Niat untuk membuat amal jariah itu sememangnya mulia, Datuk, dan kita harap semuanya dipermudahkan untuk mereka yang memudahkan insya-Allah rakyat khasnya yang memerlukan. Tapi untuk kita jelas, Datuk, kalau contoh satu menu rahmah tu harganya biasa mungkin RM4.5 atau RM5, boleh atau tidak Datuk mendedahkan sama ada harga itu adalah harga balik modal atau harga yang sememangnya rugi atau harga yang untungnya sangat sedikit? Tidak untung. Memang tidak untung dan tidak balik modal. Kita perlu faham ni. Kadang ada orang tanya, boleh pula sekarang ni jual RM5, selama ni ngapa jual RM11? Selama ni mestilah dah untung. Ini netizen yang nakal sikit lah. Sebenarnya kita perlu faham ya. Kita menjual ni, kita ambil konsep beramal jariah dalam perniagaan. Cukup mudah. Dan kalau kata ada setengah tu tanya, ngapa selama ni tak boleh pula jual RM5? Hari ni bila mana diperkenalkan menu rahmah, boleh pula dijual hidangan saiz yang sama pada harga RM5. Maknanya masih ada keuntungan. Keuntungan tu memang tak ada di dunia ni, di akhirat kelak insya-Allah. Itu konsep kami lah. Tetapi keuntungan atau setidak-tidaknya bukan keuntungan, kos itu dapat juga balik modal pun kos secara keseluruhan operasi dapat dipulihkan sedikit sebanyak melalui volume, kerana ada peniaga yang mengatakan kepada saya walaupun mereka tidak untung menjual menu rahmah tapi mereka mencapai volume yang lebih tinggi seperti Datuk sebut tadi, itu sedikit sebanyak menyelamatkan. Itu kita perlu faham macam tu. Kita bukan jual menu rahmah semata-mata. Kalau katakan di satu rangkaian restoran saya dalam Pecawangan,
maksimum sehari saya jual minyak rahmah ni kalau awal bulan ni tak sampai 5-60 pun. Kalau dah penghujung tu mungkinlah 70-80 set sehari. Maknanya kita faham ya, mana ada keperluan yang tinggi bila dah hujung bulan, gaji pun dah ciput dah tinggal. Masa tu memang ada permintaan yang tinggi. Kita bantu sebaik mungkin dan alhamdulillah kita percaya dan kita tidak rugi dari keseluruhan perniagaan sebab kita bukan niaga menu rahmah saja, kita juga ada di Restoran Mamak ni consider one roof food center, segala makanan ada di bawah satu bumbung, ada tom yumnya, ada westernnya, segala-gala makanan ada bawah satu bumbung dan makanan-makanan lain masih kita jual pada harga yang sama, bukan harga rahmah. Adakah itu menjelaskan mengapa perniagaan lebih kecil tidak mampu untuk memberikan harga rahmah ini kerana tidak seperti Ali Maju dan restoran-restoran besar yang lain, mereka tidak ada volume? Ya, itu sudah pasti. Kalau katakanlah ada sipolan, dia jual nasi lemak ayam sahaja, itu sajalah menu dia. Air pula vendor lain yang jual lah. Kata kita ambilkan konsep di gerai-gerai. Kalau dia nak jual satu menu tu yang sepatutnya jual RM10 pada RM5, saya rasa mungkin sesuatu yang mustahil lah. Tapi kita perlu faham juga dalam konteks ini, tiada sebarang paksaan daripada kerajaan, baik daripada KPDN untuk mewajibkan kita mengadakan menu rahmah ni tadi. Mungkin lepas ni kerajaan boleh fikir-fikirkanlah, mungkin kalau boleh kita menyediakan menu rahmah ni kepada yang bersasar. Kita bagikan satu kad yang khusus untuk B40, M40 kalau perlulah. Tapi masa ni dalam konteks kami di Restoran Mamak ni, sesiapa yang memohon kami zahirkan je lah, kami bagi. Kita tak ada tanya dia kerja apa, gaji berapa, itu bukan kerja kita. Sebab kami dah, maknanya nama itu kami ingin membantu mereka yang memerlukan dan kita teruskan dalam konsep yang tu buat masa ini. Tapi kita tak naklah dengan adanya jual minum rahmah ni, kalau orang salah gunakan umpamanya, saya rasa dalam konsep Restoran Mamak ni tak ada orang yang tak perlu untuk mohon menu rahmah ni, dia mohon menu rahmah konon-konon nak makan free. Itu memang tak wujud saya rasa, insyaAllah. Bahagian kedua pada soalan saya, Datuk. Saya faham inisiatif ini inisiatif yang sangat bagus khasnya untuk memenuhi keperluan B40, M40 dan dia juga datang yang memerlukan untuk amal jariah daripada kalangan peniaga dan juga kerajaan. Dari kalangan pelajar juga umpamanya. Pelajar sebagai contoh yang kurang mampu. Tapi yang seperti yang kita sebut tadi dalam soalan sebelum ini, peniaga-peniaga besar saja yang mampu meletakkan harga rahmah kerana mereka ada skill, mereka ada volume. Peniaga lebih kecil tidak mampu. Adakah ini juga kita khawatir mungkin akan terus memberikan tekanan kepada peniaga kecil? Seperti contoh yang Datuk sebut tadi yang meniaga nasi ayam saja sebagai contoh. Sebelum ini pelanggan mereka memang sudah sedia ada sikit. Kemudian sekarang ini mereka bersaing dengan peniaga lebih besar. Peniaga lebih besar boleh meletakkan harga yang lebih murah lagi berbanding sebelum ini. Jadi mungkin peniaga-peniaga mereka, pelanggan-pelanggan mereka mungkin akan semakin terhakis kerana mereka ini pergi ke kedai mamak untuk membeli makanan yang lebih murah sebelum ini. Jadi persaingan yang susah sebelum ini menjadi lebih susah untuk peniaga kecil. Adakah itu kita takuti juga? Saya rasa benda tu tak wujud lah. Sebab ini dalam konteks ini adalah persaingan yang sihat. Tapi bila mana kita timbal balik, kalau dia jual satu menu seperti mana kita sebut awal tadi, nak bagi pada harga menu rahmah mungkin sesuatu yang kami ada pelbagaian makanan. Begitu juga daripada Persatuan Tom Yum juga. Dia bukan ada nasi fabrik ayam saja. Dia ada banyak menu. Tapi pengususannya mereka berikan menu rahmah ni dengan harga rahmah untuk RM5 tadi untuk nasi putih fabrik ayam umpamanya. Itu saya rasa masih boleh bertahan dan bila mana bercakap dengan pengurusi persatuan juga, mereka ingin membantu kerajaan lebih pada konsep itu, tapi dengan harapan lah kalau ada ihsan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, insyaAllah Selasa nanti mungkin program ini dapat kita teruskan dengan jangka masa yang agak anjal lagi. Kalau permulaannya dulu kita jangkakan mungkin ianya akan bertahan lebih kurang 3 bulan. Tapi pada saya alhamdulillah setakat hari ini alhamdulillah saya rasa saya tak letak tempoh lagi lah. Kita cuba bertahan selagi boleh membantu. Dan sekali lagi kita perlu faham, kita tidak ada sebarang kepaksaan kepada sesuatu persatuan atau individu untuk mengadakan menu rahmah ni, tapi ianya adalah di atas konsep
beramal jariah dalam perniagaan insya-Allah. Dan mana-mana yang rasa tak mampu, mereka tak perlu nak turut serta dalam program begini rasanya. Baik. Datuk, kita akan bincang selepas ini berkenaan dengan sama ada sistem ini mampan bukan saja untuk peniaga tapi juga untuk kerajaan. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali bersama dengan Datuk Jawahar Ali selepas ini. Kembali dalam Fokus Minggu depan, saya Luqman Haris. Antara berita yang dijangka mendapat banyak tumpuan sepanjang minggu depan adalah pengumuman Perdana Menteri berkenaan dengan menu rahmah untuk peniaga. Katanya Perdana Menteri akan mengumumkan lebih banyak faedah untuk peniaga, antaranya harga bahan mentah yang lebih rendah khas untuk peniaga yang menyediakan menu rahmah. Itu topik perbincangan kita dalam episod kali ini. Saya mahu bersama sekali lagi dengan Datuk Jawahar Ali. Datuk Jawahar adalah Presiden Presma atau Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia. Datuk, kita sentuh sedikit sebelum berhenti rehat tadi berkenaan dengan kemampanan sistem ini, kemampanan menu rahmah ini walaupun ia berniat baik dan ia membantu ramai orang. Sekarang kita lihat selepas beberapa bulan mungkin restoran-restoran di luar sana walaupun mereka besar tidak mampu untuk bertahan begitu lama memberikan menu rahmah atau harga rahmah kerana seperti yang Datuk sebut Ustaz tadi, kerugian. Mereka mencatatkan kerugian pada menu rahmah yang berharga RM5 dan sebagainya ini. Tapi itu kemampuan peniaga. Kemampuan kerajaan juga adalah satu hal. Mereka juga berdepan dengan ekonomi yang terbuka di peringkat global yang tidak menentu, yang memberikan kesan kepada harga-harga bahan mentah termasuk harga makanan. Jadi kini mereka memberikan harga bahan mentah lebih rendah untuk menyokong peniaga. Tetapi sejauh mana dan selama mana kerajaan mampu memberikan perkara itu, sejauh mana dan selama mana kerajaan mampu meneruskan menu rahmah ini apabila ekonomi global semakin tidak menentu, Datuk? Nah, ini sebenarnya kita perlu ada win-win situation dalam suasana menang-menang dalam semua yang terbabit dalam menjayakan menu rahmah ni tadi. Mungkin kita harapkan sesuatu daripada kerajaan. Umpamanya soalan biasanya yang bertanya pada saya, apakah kita mengharapkan subsidi? Tapi bila mana kita sebut pasal subsidi ini, kita tak nak ketirisan berlaku. Kalau ianya bersasar benar-benar pada mereka yang terlibat dalam menyediakan menu rahmah ini tadi, saya rasa sesuatu yang perlu dan saya rasa kerajaan juga akan lebih cakna lagi akan nasib kami juga di kalangan peniaga-peniaga besar dan kecil yang kita ingin membantu kerajaan dalam menzahirkan menu rahmah tadi dan agensi-agensi kawal selia dan libat urus di bawah KPDN juga akan bekerjasama untuk memastikan sesuatu dapat diberikan sebagai pulangan di atas pengorbanan kami ini menyediakan menu rahmah. Paling tidaklah pun mungkin di pihak KPDN boleh memberikan sijil penghargaan kepada ahli-ahli kami atau siapa saja dan kepada restoran yang sudi untuk membantu kerajaan dalam menyediakan menu rahmah. Saya rasa sampai hari ini belum ada satu pun sijil pengiktirafan yang diberikan kepada ahli-ahli persatuan. Saya rasa ini juga perlu diambil kira jugalah. Apa cadangan Datuk kepada kerajaan untuk memperbaiki lagi pelaksanaan menu rahmah ini? Harapan kami lah, kita hendakkan, kita bukan nak subsidi duit ke geran ke tidak. Kita hendakkan barang mentah yang kami perolehi untuk menyediakan menu rahmah ini dengan harga yang berpatutan. Dan akhirnya membabitkan kos daripada nilai mata wang kita juga peranan. Sebelum ni mungkin saya bila kekurangan pekerja di Cameron Highland masa tu pekerja pun susah. Sekarang alhamdulillah saya rasa kerajaan pun dah Kementerian Sumber Manusia pun dah pemudah cara memasukkan pekerja asing untuk dalam sektor-sektor 3D, dirty, difficult, dangerous ni yang orang kita tak nak. Macam sektor restoran juga kami berterima kasihlah kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia dan juga KPDN, maknanya agensi kawal selia yang monitor kami punya untung nasib ni pekerja asing. Dan alhamdulillah itu juga salah satu sebabnya kami ini menyahut baik seruan kerajaan untuk membantu kerajaan untuk mengadakan menu rahmah ni tadi. Ini yang saya panggil tadi win-win situation. Bila orang berbudi, kami berbahasa, itu aja. Kalau dari segi katakanlah
semua yang terlibat dalam isu ini diberikan pembelaan dari sudut untuk bangkit membantu untuk dapatkan bahan mentah yang lebih murah. Saya rasa ini akan lebih memudah carakan kami untuk meneruskan untuk menyediakan minyak ramah ni mungkin untuk jangka masa yang lebih anjal lagi, bukan 3 bulan seperti mana yang kita sebut sebelum ni. Untuk menjayakan inisiatif kerajaan untuk memberikan membolehkan peniaga membeli bahan mentah dengan harga yang lebih murah selepas ini, antara yang dicadangkan, yang dijangka akan berlaku adalah seperti yang Datuk sebut Ustaz tadi, peniaga akan diberikan kad khas katanya. Ini mungkin berlaku supaya kad itu jika ditunjukkan oleh pembeli iaitu peniaga, mereka diberikan harga yang lebih rendah untuk membelikan bahan mentah. Adakah Datuk menjangkakan sebarang kesulitan atau kerumitan dalam pelaksanaan mekanisme ini kalau kita nak berikan kad fizikal? Saya jangka untuk satu-satu rantaian restoran besar seperti Ali Maju itu mungkin mempunyai begitu ramai pembeli barang mentah, bahan mentah. Adakah kad perlu diberikan kepada setiap seorang daripada mereka? Tidak, saya buat peringkat permulaannya akan wujudlah sikit isu-isu yang perlu kita tangani. Tapi kalau rasanya pada segi kita bersembang apakah bentuk semangat bantuan yang kita nak beri, kalau kita dah laksanakan dalam tempoh tersebut, boleh buat penambahbaikan untuk kita memberikan bantuan kepada yang tersasar. Macam perumpamaannya, macam minyak petrol hari ini, yang bawa Bentley pun pakai boleh isi round 55 juga, 95 lagi. Yang naik motor pun isi minyak 95. Itu maknanya ianya tidak bersasar setakat ni. Ada setengah-setengah negara, kalau dalam satu keluarga dia ada 5 orang anak, dia bagi ration card dan bagi untuk subsidi tu, penghususan dia untuk 5 orang dalam satu family, untuk 5 orang anak tadi. Kalau anda kata dia nak beli lebih lagi, dia kena beli pada harga biasa yang bukan lagi di bawah subsidi kerajaan umpamanya. Itu yang ramai katakan sekarang, Datuk. Kerana kita bercakap berkenaan dengan subsidi bersasar sudah lama. Ada yang mengatakan subsidi minyak seperti Datuk sebut sudah tadi. Bagaimana kita nak mengenal pasti mereka yang benar-benar memerlukan jika mereka ke stesen minyak untuk isi minyak. Dan sebelum ini juga ada idea untuk memberikan sebarang bentuk identifikasi kepada golongan-golongan sasar ini seperti kad dan sebagainya. Kini kemungkinan besar peniaga menu rahmah ini akan diberikan kad dahulu untuk mendapatkan bahan mentah dengan harga lebih murah. Adakah Datuk melihat ia sebagai satu test bed untuk memberikan kad juga kepada rakyat kebanyakan selepas ini untuk mendapatkan barang-barang yang mereka layak dengan harga yang lebih murah, termasuklah minyak dan sebagainya? Sebenarnya MyCard yang sedia ada pada kita ni boleh di-upgradekan, ya, dalam konteks macam mana kita nak position kita ni B40 ke M40 ke bilangan anak-anak dalam keluarga untuk mengenal pasti kelayakan mereka-mereka ni. Kalau minyak masak sendiri pun tak perlu nak bagi subsidi semua sebenarnya kalau kerajaan fikirkan mengikut keperluan keluarga tu sendiri. Sebab saya pernah pergi ke India, masa di India tu dia tunjuk dia ada satu kedai di bawah agensi kerajaan mereka yang untuk menyediakan umpamanya lah beras, kacang dal untuk masakan rempah-rempah yang diberikan pada harga subsidi ni, tapi ianya bersasar kepada mereka-mereka yang berdaftar menggunakan ID card mereka juga. Kalau kita dah ada MyCard, kita boleh upgrade MyCard kita ni untuk membuat pemantauan. Tak perlulah kita nak isu satu lagi kad ke satu lagi sistem yang baru. Kita boleh, ini sebenarnya mungkin langkah pertama kita. Kalau kita duk sembang pun ingat dah setengah tahun dah kot kita simpang pasal subsidi bersasar, subsidi minyak ni ke mana perginya, minyak petrol, minyak masak, segala-gala ni kalau kita mulakan dengan langkah pertama, sesuatu dapat dibuat insya-Allah. Baik. Datuk, terima kasih. Apa yang kita harapkan adalah kita akan dapat lebih pencerahan Selasa depan apabila ia diumumkan oleh Perdana Menteri, dan kita harap inisiatif untuk menyediakan Selasa insya-Allah, dan kita harapkan segala inisiatif oleh kerajaan maupun peniaga untuk meringankan beban mereka yang memerlukan di luar sana akan dipermudahkan dan akan diberikan ganjaran seperti Datuk sebut tadi, bukan semestinya di dunia tapi di akhirat. Datuk, terima kasih. Datuk Jawahar Ali, Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma, dan juga pengurusi Restoran Ali Maju Sdn Bhd. Itu saja untuk Fokus minggu depan. Kami akan terus memantau segala semua perkara di saluran 501 seperti biasa, destinasi anda untuk mendapatkan yang terkini
adalah astroawani.com selain saluran 501. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.